Seorang pengarah filem sangat-sangatlah berat dan juga sangat-sangatlah mempunyai tanggungjawab yang cukup besar kerana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam episod kedua ini dah masih lagi dalam musim PKP yang disambung-sambung, bersambung-sambung macam itu. Jadi kita manfaatkan masa yang ada. Kita teruskan program Kopi Kau Show kita. Hari ini saya tak ada nak interview siapa, jadi saya akan bercakap seorang-seorang lagi. InsyaAllah saya sambung dengan segmen terbaru saya, iaitu tentang education, tentang informasi, tentang ilmu dan juga apa sahaja berkaitan industri filem. Hari ini saya nak bercakap tentang apakah kerja dan tugas seorang pengarah filem atau drama. So kita letak pengarah filem lah, sebab filem mewakili segala-galanya. Baik, banyak kita dengar, banyak kita tahu, banyak kita lihat bahawa pengarah filem ini adalah di antara orang yang paling penting di dalam sebuah produksi. Kalau gagal cerita ataupun filem itu, maka kebanyakannya dipersalahkan ke atas pengarah. Kenapa pengarah itu sangat penting? So kita kena kenal kerja dan tugas serta tanggungjawabnya. Saya cuba cerita sedikit tentang siapakah pengarah dan juga apakah tugas dan juga tanggungjawab seorang pengarah. Tapi kalau ada pengarah-pengarah lain ataupun kawan-kawan saya yang boleh komen lagi ataupun tambah lagi ataupun perbetulkan apa yang saya cakap ini, alhamdulillah, kita berkongsi, kita manfaatkan bersama-sama. Kepada siapa yang tak tahu, insyaAllah kita bagi informasi pada hari ini. Baik, bercakap pasal pengarah filem, ada setengah meletakkan ianya sebagai sutradara ataupun director. So ianya merujuk kepada pengarah filem. Sutradara adalah bahasa yang dipetik daripada Indonesia, namun maknanya sama. Baik, tugas ataupun seorang pengarah ataupun sutradara ni, ia adalah ketua dalam sebuah produksi penerbitan. Itu adalah leader dalam satu production. Lebih tepat lagi bahagian kreatif lah. So sebab bahagian management, bahagian pengurusan ataupun yang atas sekali adalah penerbit. Di bahagian pengurusan di bawah lokasi apa semua ada HOD lain, dia dipanggil pengurus produksi. Tapi bahagian kreatif kita letakkan, namun tanggungjawab keseluruhannya adalah lebih kepada pengarah lah. So itu adalah salah satu kerjanya, dia adalah ketua. So kemana hala ataupun tujuan berjaya atau tidak satu produksi itu adalah di bahu pengarah. So itu adalah yang paling utama sekali tugas dan juga tanggungjawab sebagai seorang pengarah filem. Pengarah filem yang keduanya, tugasnya adalah dia mentafsirkan atau merealisasikan matlamat skrip itu sendiri. Setelah penerbit dan juga penerbit memberi tanggungjawab dan juga atas naskah yang telah disiapkan oleh penulis, jadi tugas pengarah adalah mentafsirkan atau memvisualkan ataupun merealisasikan matlamat yang ada dalam naskah itulah. Interpretasi daripada skrip itu untuk diangkat ke skrin ataupun untuk diangkat ke televisyen atau ke layar, kalau pernah biasa orang cakap. So itu adalah tugas yang agak penting juga, yang sememangnya penting sebagai seorang pengarah dari aspek seni dan juga dramatiknya. So dia menginterpretasi skrip itu dalam aspek seni dan dramatik. Yang tiga, dia juga menyelesaikan tugas-tugas awal skrip. Contohnya selepas dapat skrip, setelah berbincang dengan penerbit dan juga penulis skrip, so dia juga adalah orang yang bertanggungjawab menentukan konsep setelah mendapat. Kalau ada production designer, kalau ada art director, so dekat situ keputusan adalah daripada beliau sendiri untuk menentukan konsep cerita itu dan juga pemilihan lokasi ataupun latar tentang cerita itu dan juga persembahannya bagaimana, presentationnya bagaimana. Jadi dia menentukan, itu adalah daripada tugas-tugas awal sebelum ke lokasi ataupun sebelum syuting. Dan juga kalau biasa praktisnya di Malaysia ini, pengarah juga adalah bertanggungjawab dalam sesi pitching ataupun mendapatkan projek
sebab setengah stesen TV ataupun pelabur dia pun nak berjumpa dengan pengarah sebab dia ingin mengetahui tentang wawasan dan juga apakah yang dimahukan, apakah yang akan dibuat oleh seorang pengarah. So sesi pitching ni biasanya ada pengarah yang akan involve. Kemudian pengarah juga bertanggungjawab dalam pemilihan kumpulan kerja di bawahnya. Ada seorang pengarah senior bercakap dengan saya, pengarah ini adalah menggunakan kemahiran yang ada kepada ketua-ketua dalam kumpulan produksi itu. So macam mana dia nak menggunakan kepakaran mereka untuk merealisasikan satu naskah skrip kepada sebuah penerbitan filem ataupun drama. So pemilihan tim ini adalah terdiri daripada contohnya macam dia kena cari kru yang sesuai. So dia kena buat casting kru, dia kena cari cast yang sesuai ataupun talent yang sesuai dengan cerita, dan dia kena cari support team untuk production dia, siapa assistant director dia yang sesuai. So itu adalah beberapa keputusan dan juga influence daripada seorang pengarah. Kemudian pengarah juga terlibat daripada seawal pre-pro. Tadi saya ada bercakap tentang konsep dan juga idea setelah mendapat skrip dan juga permintaan daripada penerbit. So selepas itu dia terus melakukan kerja-kerja tentang pre-production. Pre-production ni adalah satu proses di mana persiapan awal sebelum syuting dibuat, pelbagai persiapan yang dibuat. Contohnya sama ada mencari membuat keputusan ke atas lokasi, props, pakaian ataupun macam-macam yang berkaitan dengan filem. So dia yang menentukan keputusannya, dan juga tentang syuting berapa hari, di mana, bila nak buat, siang ataupun malam menurut skrip. Assistant director dengan jadualnya dia akan memutuskan, sehinggalah tanggungjawab pengarah ni ke post production. Itu memang adalah tugas beliau daripada awal sampai habis. Itu bahagian kerja lah. Beliau juga adalah pemutus untuk semua tentang apa saja perkara yang membabitkan tentang penerbitan, dan juga semua yang dicadangkan oleh HOD, Head of Department. Namun pengarah itu sendiri adalah HOD kepada pelakon dan juga kepada konten keseluruhan cerita itu. Banyak department lain yang ada HOD, namun bahagian pelakon, blocking ataupun lontaran dialog apa semua, so itu diputuskan oleh, dan pelbagai lagi tentang lakonan diputuskan oleh pengarah, sebab dia yang menentukan kesesuaian ke atas cerita itu dan juga kandungan cerita itu. Itu memang keputusan seorang pengarah. Baik, secara kesimpulannya, sebuah penerbitan ataupun filem itu, hasilnya itu adalah tanggungjawab memang sepenuhnya di bawah pengarah. Kalau kita nak melihat visi ataupun vision ataupun gaya ataupun approach yang dibuat oleh seorang pengarah tentang pemikirannya, tentang kecenderungannya apa semua, so lihatlah pada hasilnya, kerana itu adalah memang sentuhan seorang pengarah daripada awal sampai habis. Baik, antara lain kalau saya nak tambah, pengarah itu sendiri seharusnya sememangnya dia perlu tahu production flow. Kalau ada yang ingin menjadi seorang pengarah filem atau drama, dia kena tahu production flow daripada awal proses sampai habis. So dia kena tahu benda tu. Kemudian dia perlu tahu pasal skrip, perlu tahu pasal struktur skripnya, elemen, kemudian pemilihan, kemudian apa larangan-larangan sebuah skrip itu, kemudian di mana dramatiknya, di mana kalau kita nak buat pengubahsuaian, kemudian daripada skrip itu dia juga perlu tahu mise en scène-nya, letak duduknya scene itu, macam mana nak dipenuhinya kotak frame itu. So itu adalah perkara-perkara yang perlu tahu daripada seorang pengarah. Pengarah juga perlu tahu ataupun perlu mahir tentang koordinasi dengan HOD di bawahnya, macam mana tentang memberi satu suasana supaya kerja itu dapat diselesaikan, sama ada dengan bahagian productionnya dan juga bahagian pelakonnya dan juga bahagian penerbitnya. So itu adalah beberapa perkara selepas HOD yang perlu diambil tahu dan juga
mempunyai sedikit kemahiran dalam koordinasi. Kemudian pengarah juga perlu tahu dari segi prosedur. Prosedur maksudnya konten-konten yang dihasilkan, dari segi genre yang dipilih, kesesuaian untuk panggung wayang di Malaysia LPF, kena tahu prosedur sedikit tentang LPF, kena tahu tentang prosedur stesen TV, kemudian kena tahu technical requirement. Kadang stesen TV ni ada dia punya technical, permintaan teknikalnya. Contohnya saya ambil adalah macam Netflix ada, itu bukan stesen TV, itu OTT, tapi maksud saya setiap saluran untuk siaran itu perlulah ada technical requirementnya. So, pengarah kena tahu benda itu, dan juga pengarah kena tahu juga serba sedikit tentang pemasaran ataupun promotion, supaya jika ada bahan-bahan yang diperlukan, pengarah sudah bersedia. Sama ada promotion di stesen ataupun di panggung wayang, so pengarah sudah bersedia perkara-perkara tersebut. Informasi ataupun ilmu promotion, marketing dia kena tahu juga. Antara lain adalah perlu tahu tentang isu-isu semasa serba sedikit, sebab ia melibatkan tentang naskah itu sendiri. Sebab naskah ni kadang-kadang ada dunia ceritanya. Kalau dunia ceritanya berbeza daripada keadaan realiti, tak ada masalah. Tapi kalau beberapa genre yang realism ataupun yang mengambil realiti sebenar dalam cerita itu, perlulah tahu tentang isu-isu semasa ataupun perkara-perkara yang logik ataupun perkara-perkara yang perlu dan tidak perlu buat. Itu di antara beberapa elemen ataupun perkara-perkara penting yang perlu ada pada seorang pengarah ataupun sutradara. Baik, secara kesimpulannya, seorang pengarah filem sangat-sangatlah berat dan juga sangat-sangatlah mempunyai tanggungjawab yang cukup besar, kerana dia membawa visi yang besar, dia membawa nilai kerja yang besar, ratusan jutaan ringgit kadang-kadang, yang satu kerja itu yang harus dibelanjakan. Segala-galanya terletak pada seorang pengarah. Itu saja sedikit dengan pengarah, dan kalau ada pengarah yang melihat di sini, kawan-kawan saya yang melihat di sini, tambahkan lagi untuk pengetahuan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.